Sabda Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi hijau dan dialiri oleh sungai-sungai. Pertama kali dalam sejarah hari ini, kebanyakannya bukit bukau dan tanah yang gersang di Arab Saudi sudah mula menghijau disebabkan oleh hujan yang berterusan, termasuklah di Mekah dan juga di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ni Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat dan dipermudahkan segala urusan dan diberi kefahaman dalam agama. Sahabat semua, di Mekah, Saudi Press Agency baru-baru ini berkongsi dengan caption pergunungan Mekah Al-Mukarramah diselimuti kehijauan. Keadaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelum ini, iaitu keadaan bukit bukau dan tanah di sana mula menghijau dan dialiri oleh sungai-sungai yang kecil disebabkan perubahan cuaca yang mana kebelakangan ini tanah suci umat Islam sering dilimpahi hujan. Pemandangan itu dan keadaan itu diberi pujian oleh Royal Commission for the Mecca City and the Holy Site dengan mengatakan bahawa Tuhan memperindahkan Mekah dengan pergunungan, dataran dan lembahnya yang membawa warisan sejarah, budaya dan juga pengunjung yang membuat kita menunjukkan kepada dunia keindahan Mekah Al-Mukarramah. Mereka gembira dengan keindahan yang Allah berikan. Sahabat semua, kebelakangan ini hujan yang di luar jangkaan berlaku di sana dan beberapa tempat juga telah banjir. Malah sebelum ini dan baru-baru ini juga terjadinya salji di Jabal Al-Lawaz, iaitu di Tabuk. Bermula daripada 2013 sampailah sekarang sering diikuti dengan salju yang tebal. Bumi Arab yang sering kita lihat sebagai tanah yang tandus, tanah yang gersang, kini mula menghijau. Kita tidaklah hairan sebab perkara ini akan terus berlaku dan akan berlaku kerana Nabi SAW telah pun berwasiat kepada kita dengan sabda Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, yang bermaksud tidak akan tiba hari kiamat sehingga tanah Arab hijau penuh dengan tumbuhan dan juga sungai-sungai. Sahabat semua, Nabi memberitahu kepada sahabat tentang hadis ini. Antara tanda-tanda kiamat ialah tanah Arab nanti akan menghijau. Meskipun pada ketika itu tanah Arab gersang dan susah untuk mendapatkan air, sehinggalah Sayyidina Utsman membeli telaga yang dikuasai oleh Yahudi pada ketika itu. Maka dengan sabda Rasulullah, para sahabat tidak hairan kerana setiap tutur kata perkataan baginda Rasulullah adalah betul dan mereka beriman dengannya. Hari ini kita sendiri menyaksikan tanah Arab ini bukan lagi tanah yang sentiasa kering dan gersang, akan tetapi berubah-ubah dan menghijau serta dialiri oleh sungai dengan pemandangan yang indah. Ini mungkin hanyalah permulaan kerana pada masa akan datang kita tidak tahu lagi, mungkin ada lebih lagi daripada itu. Sahabat semua, hari kiamat ini bukanlah dalam pengetahuan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu bila ia berlaku. Akan tetapi Rasulullah memperingatkan kita dengan tanda-tandanya yang sebenarnya telah berlaku di sekeliling kita, yang kita boleh lihat sekarang dan kita juga boleh ambil peringatan. Antara tanda kiamat yang Rasulullah wasiatkan kepada kita iaitu pertama, kewafatan Nabi SAW. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kiralah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah kematianku, iaitu kematian Nabi. Dengan yang demikian, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah di akhir zaman. Sebagai tanda inilah pengakhiran dunia, Islam telah lengkap dan tidak ada lagi utusan setelah Rasulullah. Meskipun begitu, ramai yang mengaku sebagai Nabi, iaitu Nabi palsu. Yang kedua, banyaknya bencana berlaku, kekacauan dan al-haraj. Sahabat bertanya, apakah itu al-haraj? Al-haraj bermaksud al-qatlu, yang bererti peperangan dan juga pembunuhan. Sekarang pun kita boleh lihat banyak negara-negara yang sebelum ini merdeka berperang dan dijajah, terutamanya negara-negara Arab. Terusnya waktu terasa sangatlah singkat. Rasuah bermahajarela, dengan ilmu diangkat dan dimatikan para alim ulama. Insan yang cerdik pandai dalam agama akan meninggalkan kita, dan yang tinggal hanyalah orang bodoh yang diangkat untuk menjadi pemimpin dan diberi kepercayaan. Yang berbaki perasuah, penipu, lidah bercabang, penzalim yang akan menjadi pemimpin dan memerintah, sehinggalah terjadilah kebodohan yang bermahajarela. Kebodohan di sana sini kita
boleh lihat. Dan juga banyaknya orang yang minum minuman keras, tidak kira lelaki ataupun perempuan, tidak kira apa agamanya, ia akan minum minuman keras dan mempamerkan kepada orang ramai. Dan juga zina dilakukan secara terang-terangan, diperlihatkan dan bangga melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat, iaitu diangkatnya ilmu, kebodohan bermahajarela, banyaknya orang yang meminum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Dan antara tanda kiamat juga manusia akan memakan riba, na'udzubillah, melalui perbankan, pinjaman dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debunya. Dan juga antara tanda kiamat ialah munculnya fitnah yang berleluasa, na'udzubillah. Perkara ini diperingatkan juga oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah, seperti malam yang gelap gelita, seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di malam harinya ia menjadi kafir. Ada yang di malam harinya dalam keadaan yang beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan di saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah anak panah kalian, putuskanlah tali-tali panah kalian, dan pukullah pedang-pedang kalian ke batu jika rumah salah seorang daripada kalian dimasuki fitnah. Maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Sahabat semua, hadis ini maksudnya sangatlah dalam. Sebagaimana kita lihat hari ini, fitnah bukanlah lagi daripada bisik-bisikan daripada jiran tetangga, dari seorang ke seseorang, tetapi ia datang dengan sangat cepat berada di hujung jari kita. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dari pelbagai fitnah. Amin ya rabbal alamin. Kerana sangat sukar untuk menghindari daripada perkara tersebut. Dan selain itu, antara tanda kiamat juga keringnya air di sungai Furat dan timbullah gunung emas. Sekarang pun kita boleh lihat air semakin mengering, belum kering tetapi semakin mengering, dan kelihatan seakan-akan makam yang terdapat di dalam dasar sungai. Sahabat semua, antara tanda besar hari kiamat yang boleh kita ambil sebagai peringatan dalam hadis Nabi SAW diceritakan daripada Huzaifah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Baginda bertanya, apa yang kalian bicarakan? Maka kami menjawab, kami membincangkan tentang hari kiamat. Lalu baginda bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut asap, dajjal, binatang, ad-dabbah, terbitnya matahari daripada barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj. Seterusnya 3 gerhana berlaku, iaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul daripada Yaman mengiringi manusia menuju ke tempat perkumpulan mereka. Semua perkara ini mungkin asing bagi kita, dan mungkin sahaja ada yang berkata, gila lah, mustahil matahari terbit daripada barat, mustahil haiwan keluar dengan ganas, mustahil gerhana berlaku dan sebagainya. Tetapi ia tetap akan berlaku, dan kita percaya akan setiap wasiat Nabi SAW kepada kita. Sahabat semua, saya pesan kepada diri saya dan kepada sahabat semua untuk kita sama-sama memperbaiki diri, kerana sehingga kini tangan kita berlumuran dengan dosa, ibadah kita entah ke mana, perilaku kita di luar jangka. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, beri petunjuk agar kita tidak tersasar di jalannya, diberikan pengakhiran yang baik dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.